السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita memasuki ayat ke-61 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Berkata Musa kepada mereka, celakalah kamu, jangan kamu mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka demi binasakan kamu dengan seksa, dan sungguhnya telah rugilah orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Maka mereka bantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka berkata, sungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dan negeri kamu dengan sihirnya, dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Maka himpunkanlah segala daya sihir yang kamu ada, kemudian datanglah dengan baris, dan sungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, hai Musa, pilihlah, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kamikah yang mula-mula melemparkan? Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat kerana sihir mereka. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dari sudut bahasa Arab, kalau kita belajar wailakum, wailakum ni merupakan doaun alaih. Doa ni ada dua bentuk, satu doa lahu, satu doa alaihi. Ini kalau kita pelajari sudut bahasa Arab. Doa alaihi maknanya merujuk kepada doa kehancuran. Wailakum, dia satu uslub untuk menunjukkan kepada kata-kata yang tegas kepada mereka yang degil dan mereka yang anti Islam. Merupakan kata-kata amaran, kata-kata yang terdapat di sebaliknya doa untuk menghancurkan. Teringat saya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mendengar seorang sahabat, sya la'anakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadzal la'in bi'irahu? Qala ana ya Rasulullah. Qala anzil anhu fala tashabna bimal'unin. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Dalam satu hadis Nabi bersama dengan para sahabat, tiba-tiba seorang sahabat ni marah sangat dengan untanya. Lalu dia telah berkata, hai unta, semoga Allah melaknatmu. Kalau kita sebut terikut-ikut dengan orang putih, menggunakan perkataan-perkataan yang menghina, yang mengkeji, dah jadi biasa pula. Kenapa? Kerana orientasinya barat, sering menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak sopan, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi mengajarkan kita, tuan-tuan, laisal mu'min ta'an wala la'an wala fahishin wala badhi. Orang beriman tidak boleh bersikap melaknatkan orang, mentohmah orang, memfitnah orang, mengatakan perkara-perkara buruk terhadap orang lain. Nampaknya sahabat ni dia melata mengatakan satu kata-kata menghina untanya sendiri. Lalu Rasulullah SAW telah pun bertanya, siapa yang melaknat untanya itu? Fulan tersebut menjawab, saya wahai Nabi SAW. Nabi telah bersabda, turun dari unta itu
Jangan kau menyertakan dengan kami pada hari ini satu yang telah dilaknat. Nabi amat sensitif kepada perkataan laknat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jangan gunakan, sebab Nabi telah melanjutkan bicara ini dengan bersabda, jangan sekali-kali kamu mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri. La tad'u ala anfusikum. Jadi doaun alai dari sudut bahasa Arab lain daripada doaun lahu. Doaun lahu maknanya merujuk kepada doa kebaikan, tapi doaun alai ini merupakan fi'il yang berhajatkan kepada huruf jar. Jadi doa alai mana doa kehancuran. Jangan kamu doa ke atas diri kamu, maknanya melaknat diri kamu sendiri. Jangan melaknat anak-anak kamu, jangan melaknat harta kamu. Kamu tahu tak, tiba-tiba waktu kamu berdoa kecelakaan itu tepat pula dengan saat di mana Allah memakbulkan doamu itu. Lalu permohonan kamu menjadi masalah besar kepada apa yang kamu kata. Jangan, tuan-tuan, jangan kata yang buruk-buruk pada anak-anak. Ada orang dia sepak anak dia, mengajak anak dia buat perkara-perkara mungkar, mengatakan anak-anaknya perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini kita belajar perkataan yang Allah gunakan. Nabi Musa disebutkan Allah SWT telah pun menggunakan perkataan ini, wailakum, celaka kamu kalau kamu tak ikut apa yang aku bawa ini, sedangkan kamu tahu, maka tentulah kamu ni berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yushitakum bi'adzab. Yushitakum daripada suhud. Allah akan menghancurkan kamu. Kalau umpama yang dibawakan di sini isti'arah merujuk kepada seolah-olah rambut itu tercabut habis dari akarnya, botak jadi kepala. Maknanya kemurkaan yang amat sangat kepada mereka yang mendustakan Allah SWT walhal dia tahu perkara yang sebenar. Ahli sihir tentulah faham, tuan-tuan, bahawa siapa yang benar. Bila mereka mendengar perkataan yang digunakan Nabi Musa ni, mereka pun yakin seperti yang telah kita gambarkan pada kuliah terdahulu. Fatanaza'u amrahum. Tanazu', kalau kita belajar bahasa Arab, tanazu' ni merujuk kepada berbalah-balah, menarik satu sama lain. Dia tahu tafa'ul. Allah menggunakan perkataan ini beberapa kali. Sebagai contohnya pernah kita pelajari yang surah Al-A'raf yang lalu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, kami cabut. Itu kalau naza'a, kalau perkataan fa'ala. Lagi kalau kita lihat, Allah gunakan dalam surah Ali Imran, tanzi'ul mulka mimman tasha. Kamu menarik kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Ini berkuasa, mungkin esok tidak lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi Allah gunakan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ini ayat surah Nisa. Sering kita dengar pada Jumaat khatib menggunakan ayat ini. Jadi fatanaza'u maknanya mereka pun berbalah-balah satu sama lain. Seorang mengatakan begini, seorang mengatakan mukhasama, mujadalah. Maknanya di sini, tuan-tuan yang boleh kalau kita lihat dalam kamus sebagai contohnya, kamus Mufradat Al-Fadhil Quran oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi maknanya di situ berlaku mukhasama, berlaku mujadalah, munaza'a. Jadi berlaku perbezaan pandangan. Lihat, orang ni berkata benda yang betul ni, takkan dia nak kata begini kalau dia tidak ahli. Dia bukan sihir ni. Mereka mula berbisik sesama sendiri. Fatanaza'u amrahum bainahum. Mereka pun berbincang sama sendiri. Engkau akan berdepan dengan seorang yang betul, kita ramai, dia seorang. Kalau orang yang benar, tentu dia berani nak depan kita, kita ramai ni. Kalau orang salah, tentulah dia perlukan seramai kita juga. Kerana ada banyak riwayat disebut oleh ahli tafsir, daripada 72 orang sampailah beribu-ribu seperti ini disebut. Yang pentingnya ramai, kerana Allah gambarkan di sini fatanaza'u amrahum bainahum, ramai. Mafhum daripada siyaqul ayah, daripada konteks ayat ni kita dapat lihat tentunya ramai mereka ni. Mereka mula rasa takut, mula rasa serba salah. Firaun paksa untuk lawan, dan orang ni nampaknya seorang yang benar kerana dia berani, dia seorang diri. Kalau dia salah, tentulah dia takkan berani berdepan dengan kita ramai. Logik akal mereka telah pun mengatakan seperti itu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mereka merahsiakan percakapan mereka, tanazuk. Mereka menyembunyikan perbincangan antara mereka, dan mereka akhirnya telah pun mengeluarkan kenyataan. Wa asharun najwa, menyembunyikan, qalu in hadhani lasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum. Lalu mereka pun akhirnya berkata, kenyataan yang terpaksa dipublishkan kepada orang ramai dalam press conference itu, memang dia ni seorang pendusta, dia seorang ahli sihir. Itulah kata-kata orang yang sedang buntu, tak tahu jalan keluar dalam pertemuan yang mereka lalui itu, tuan-tuan. Bagi para ulama lugha, nuhah, jamak kepada nahwi, ahli-ahli nahwu, dan juga
ahli lughah, mereka beza pandangan. Mengapa Allah gunakan di sini in hadzani? Setengahnya baca inna hadzaini, kerana inna ni dia menasabkan isim selepasnya. Tapi Sibawayh dan gurunya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan kebanyakan para ulama dalam mentakwilkan ini menggunakan in bermakna ma. In di sini merujuk kepada makna ma, nafi. Pendek ceritanya tuan-tuan, kerana para ulama nahwu panjang perbincangannya di sini. Kalau diceritakan pada tuan-tuan pun kebanyakannya tidak akan faham apa yang akan disebut. Yang pentingnya qalu in hadzani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Jadi in di sini makna ma. Diorang ni mereka hanyalah merupakan dua ahli sihir. Siapa dia? Musa dan Harun alaihi wassalam. Apa lagi modalnya? Kembali pada cerita Firaun dahulu. Yuridani ayyukhrijakum min ardikum. Betul lah tuanku, memang dia ni berdua nak keluarkan tuanku dan juga sekalian pemerintah di Mesir ini dari kekuasaan. Inilah bila menggunakan ayat dan keadaan tersepit, tidak faham bagaimana nak menghadapinya, maka modal yang lama digunakan balik semula. Perkara yang sama kita akan lihat dalam surah Yusuf. InsyaAllah ada peluang nanti. Nabi Yaqub telah pun menghalang anak-anaknya dan membawa Yusuf yang kecil dengan mengatakan nanti dimakan serigala. Akhirnya bila mereka tolak jatuh ke dalam telaga, perigi buta itu, modal yang sama digunakan juga. Betul lah ayah dah cakap dulu makan serigala. Betul, ni sekarang baju yang darahnya kerana digigit, dimakan oleh serigala itu. Orang tidak ada modal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dia nak kamu dan juga pemimpin-pemimpin lain semua habis dikeluarkan, dan dia yang berkuasa nanti atas dasar itu. Maka kumpulkan segala daya kalian sehingga tidak ada lagi perselisihan antara kalian. Kemudian datanglah mereka dalam keadaan baris. Dalam ayat Allah gunakan fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa. Fa'ajmi'una ada para ulama lughah seperti dia sebut Imam Al-Baghawi, lain daripada makna fa'ajma'u. Kalau fajma'u maknanya perkataan jama'a, tapi kalau fa'ajmi'u dia perkataan ajma'a yang merujuk kepada mereka pun berazamlah kamu sekalian untuk mengumpulkan segala tipu daya dan datanglah berbaris dalam keadaan beramai-ramai, satu demi satu. Sungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini, kerana mereka telah dapat janji pada Firaun, kalau menang tentulah dapat kedudukan yang tinggi, pangkat, jawatan, kemuliaan, anugerah dan sebagainya. Tak ada beritahu awal, kamu mesti kalahkan Firaun. Kalau kamu kalahkan, kamu dapat ini dan ini. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian mereka pun berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka pun mula membuka tirai dialog itu dengan mengatakan, wahai Musa, sekarang siapa nak lontar dulu, kamu ke ataupun kami? Nabi Musa menjawab, kamulah yang lontar dahulu, kerana kamu ramai, aku seorang saja, kamu yang patut mulakan, dan kita lihat apa yang akan berlaku kelak. Nabi Musa telah bercakap dengan penuh keyakinan. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini adalah daripada doa yang telah kita pelajari pada kuliah terdahulu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa agar ada kekuatan. Amalkan doa ni tuan-tuan bagi anak kita yang gugup. Sebagai contohnya, ajar mereka untuk membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasa dibacakan oleh para ustaz dalam kuliah sebelum mereka menyampaikannya. Kamu lontar dahulu. Mereka pun mula melontar. Tuan-tuan, ini kekuatan Quran tuan-tuan. Kalau kita belajar ni panggil sebagai taswir fanni. Ini surat Syekh Qutb. Ini dia satu daripada bab ijaz yang penting. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Mereka mula melontarkan, maka yukhayyal berarti takhayul. Takhayul maknanya merujuk kepada nampak di depan ini bergerak-gerak aneka bentuk ular, panjang, pendek, kala, besar, kecil, seolah-olah ia bergerak-gerak. Nampak tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, ya Allah, kita akan lihat penghayatan yang cukup mendalam. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kamu melontar, dan apa jadi pada Nabi Musa, nanti kita akan lihat pada kuliah akan datang. Timbul rasa takut tuan-tuan. Adakah takut ni tidak wajar bagi seorang Nabi? InsyaAllah kita akan lihat pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.